أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنت الحكم وعلما وشكنا معا مدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب الإبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita teruskan kuliah kita hari ini, yang mana kita telah tangguh lebih kurang 4 bulan lebih. Jadi syukur juga pada Allah, Allah panjangkan usia kita, Allah Ta'ala beri kesihatan, walaupun ramai penduduk dunia hari ini dijangkiti COVID-19 dan berapa juta juga manusia penduduk dunia yang meninggal, tapi Allah Ta'ala pilih kita orang yang sihat. Walaupun datang COVID, yang tu mati, yang ni sakit, masuk ICU, tapi Allah Ta'ala pilih kita sihat walafiat. Maka pertama kali kita kena sebut syukur pada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita usaha hari ini, daripada kita duk tunggu bila kuliah kita nak mula, dan hari ini terjadinya kuliah, maka saya doakan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian tafsir kita di dalam surah An-Nisa, yang mana kita berhenti ayat berapa? 40 kan? 40 berapa? 42. Tak apa, kita ambil ayat 40. Nah, sebab tak ingat tanda. Jadi insya-Allah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول
وأسروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم wa aidikum bukan wa aidiyakum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim ia seseorang pun, walaupun sebesar zarrah sekalipun, sebesar semut kecil. Itu tafsiran ulama. Jadi di sini Allah Taala nak jelas kepada kita, sekalipun Tuhan tidak akan berlaku zalim kepada umat dia. Dan di akhirat esok kita akan dibicarakan di pada mahsyar, yang mana Tuhan ni dia tak silap melakukan apa-apa keputusan terhadap umat dia. Contohnya, seandainya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, itu adalah keputusan yang Allah Ta'ala buat yang cukup adil. Ada orang ni Allah Ta'ala tebus dia masuk dalam neraka. Sebab apa? Kerana dosa dia. Memang sepatut dia masuk neraka. Maka setiap keputusan yang Allah Ta'ala buat, maka Allah Ta'ala tidak zalim. Di sini nak jelas kepada kita, innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Allah sekali-kali tak akan buat zalim pada umat dia, walaupun sedikit, walaupun mithqala zarrah, walaupun daripada sudut sedikit.
sebesar timbangan semut yang kecil, yang tak nampak mata. Tuhan tak akan berlaku silap buat pertimbangan kepada umat dia. Tu maksudnya apa? Allah Ta'ala tak akan beri kurang kebajikan kepada orang beramal, dan Allah Ta'ala tak akan melebihkan pahala bagi orang beramal. Allah Ta'ala tak akan beri dosanya lebih bagi orang buat dosa. Setakat mana dia buat amal, setakat ni dia dapat. Setakat mana dosa dia buat, setakat ni dia dapat. Tu. Jadi mana mungkin Allah Ta'ala, kalau kita buat baik, Allah Ta'ala akan beri lebih daripada kebaikan yang kita lakukan? Tak mungkin. Setakat mana kita buat, setakat tu Tuhan akan balas. Dan tak mungkinlah dosa kecil kita buat, Allah Ta'ala balas dengan tulisan dosanya begitu banyak. Tak mungkin macam tu. Allah Ta'ala tak akan buat macam tu. Sejahat mana kita buat, sejahat itulah Allah Ta'ala akan catat dosa kita. Tu sebab apa? Kita akan dibangkit di akhirat esok sebagai pembalasan. Sebab itulah akhirat ni dipanggil hari pembalasan. Dunia ni bukan hari pembalasan. Dunia ni ada orang seorang ni, dia nak tuntut keadilan di dunia. Di dunia tidak ada keadilan. Yang ada keadilan di akhirat esok. Dunia, macam saya cerita dululah, seorang wanita, dia ni kekasih kepada pakwa dia. Pakwa dia nama si Abu. Abu bunuh makwa dia nama Aminah. Sebab apa? Abu ni cemburu Aminah dia ada pakwa lain. Ni kisah nak cerita ni. Kita ni kereka, tapi nak kata ada orang nak cari keadilan atas dunia ni. Kemudian Aminah dibunuh, maka ditanam. Maka pakwa dia ni, si Abu ni yang cemburu, yang bunuh dia, balik ke rumah, balik tidur tak tenang. Maka tiap-tiap malam diganggu oleh ruh Aminah. Kat tingkap. Tu dia. Cerita ni karu, cuma nak ceritanya ruh tak tenang. Ruh cuba nak cari keadilan atas dunia. Dia pergi ganggu kawan ni. Rupanya atas dunia bukan tempat mencari keadilan. Yang betul nak cari keadilan, yang mana ruh ni akan tuntut di akhirat kelak. Itu baru adil. Jadi tuan minta Allah SWT, wa in taku hasanatu yudha'ifha, dan jika ada sebesar zarah itu kebajikannya, nescaya menggada Allah Ta'ala akan pahala, yakni 10 lebih sampai 700 lebih. Ini satu hadis yang disebut. Kita buat satu atas dunia, Tuhan bagi 10. Itu ganjaran Allah. Contohlah, selalu kita duk tahu baca Quran ni, Nabi kata satu huruf yang kita baca, Allah Ta'ala akan balas asyarah, 10 pahala. Kemudian Nabi takut nanti para sahabat confuse macam mana. Maka Nabi tenangkan bagi sahabat ni. Nabi kata jelas kepada sahabat. Sebab Nabi kata kalau kita baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Jadi sahabat ni tak faham lah, satu huruf 10 pahala ni macam mana ya Rasulullah. Maka Nabi jelaskan, Alif Lam Mim. Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf, Mim satu huruf. Bermakna dapat 30 pahala. Tuhan bagi dekat kita. Jadi Nabi pun takut sahabat salah faham lagi. Yang mana bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sahabat ingat dapat 10 pahala. Bahkan Nabi jelaskan setiap huruf daripada Bismillah itu, setiap satu dapat 10 pahala. Tu nak kata banyak gandaran, dan pahala inilah yang kita akan bawa di akhirat nanti. Ni yang disebut dalam ayat 40. Sama lagi dalam Al-Quran, wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan mengunia Allah daripada sisinya pahala yang sangat besar yang tiada kuasa akan dia oleh seseorang itu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi pahala dekat kita esok ni, satu huruf 10 pahala. Satu huruf banyak ni, banyak mana? Nak kata satu pahala ni banyak mana? Maka Tuhan kata di sini ajran azima, yakni pahala yang cukup besar di sisi Tuhan. Kita tak boleh nak anggap 10 ni seperti 10 ringgit. Bukan. Satu pahala di sisi Allah cukup besar di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau kita nak kali dengan duit memang tak terbilang lah. Tu. Jadi di sini Allah Ta'ala kata ajran azimah, yang bahalah hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi manusia tak mampu
nak balas kebaikan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tak mampulah. Jadi manusia ni kalau kita tengok dia kaya macam mana pun, dia tak boleh lawan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Ini kemurahan Allah Taala. Jadi orang yang contohnya kalau kita nak dapat pahala lah, contohnya nak kata ganjaran pahala ni besar, contohnya masalah mengiringi jenazah. Apabila kita menghadiri majlis pengkebumian ataupun kita mengiringi jenazah, maka Nabi kata kita akan mendapat 3 qira'. 3 qira'. Jadi 1 qira' tu umpama seperti bukit Uhud. 1 qira'. Jadi kemudian disebut dalam hadis Nabi SAW, para sahabat ni dia tak faham apa maksud 3 qira' tu ya Rasulullah, apa maksud 3 qira' tu. Maka Nabi beritahu bahawasanya 1 qira' itu ganjaran seperti bukit Uhud. Tu. Tapi kita ni, kita tak kejar pahala seperti ni. Kadang-kadang kita tahu jiran kita tu sebelah tu kita mati, jiran kita meninggal dunia. Kadang-kadang kita duduk jenguk ke tingkap je lah, duduk jenguk, padahal duduk sembang popa tiap-tiap petang tu lah. Sambil makan masa-masa, makan colek apa semua dah. Tu. Tapi mati jiran tu kita tak pergi solat jenazah dia. Kita duduk tengok ke tingkap orang usul jenazah. Sayang kita tak kejar qira' yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang solat jenazah dan mengiringi jenazah. Paling tidak pun datang solat je lah. Kalau kita tak nak 3 qira', dapat 1 qira' pun tak apa. Kalau sahabat kita nama Kamaru, kita kenal dia lama dah, dapat panggilan, kemudian kita kata saya tak sempat, saya sibuk, maka jangan lepaskan peluang, pergi solat jenazah dia pun tak apa dah. Pergi dia masjid, Allahu Akbar, kemudian ada Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fahu, maka kata Nabi kita akan dapat 1 qira'. Paling tidak biar dapat 1 qira'. Ni tuan-tuan mata Allah, inilah tawaran yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia selagi mana matahari naik sebelah timur. Bila matahari naik sebelah barat, pada waktu tu kita buat amal Allah Ta'ala tak terima dah. Batu kata ulama, antara tanda Allah Ta'ala tak terima amal dah naik matahari sebelah barat dan apabila nyawa sampai ke halkum. Masa tu taubat tak boleh terima dah. Orang nak sedekah, orang nak buat baik, Allah Ta'ala tak terima dah. Sebab waktu tu Allah Ta'ala dah tutup pintu taubat, dah tutup pintu ibadah kita pada waktu tu. Ni. Tapi ada orang tanya, Ustaz, apakah tanda matahari akan terbit sebelah barat? Kalau tengok di dalam kitab-kitab tentang peristiwa hari kiamat, maka disebut dalam hadis Nabi SAW, ada hamba ni dia sering bangun solat tahajud. Bila dia sering bangun solat tahajud, biasanya dia bangun solat tahajud, dia akan tunggu untuk solat subuh pula. Maksudnya, contoh dia bangun pukul 4 pagi, maka selepas solat tahajud dia tak tidur, dia akan tunggu untuk masuk waktu subuh. Maksudnya matahari naik, betul tak? Tapi pada malam tu dia tunggu sehingga malam tu cukup panjang bersamaan 2 malam. Dia tunggu tak naik matahari ni. Tu tanda matahari akan terbit sebelah barat. Malam tu cukup panjang sehingga kata ulama 2 malam. Maka bila terbit saja matahari pada waktu naik sebelah barat, waktu tu ramai manusia nak masuk Islam, ramai manusia nak bertaubat pada Allah. Tapi Allah tak ada terima dah, tak terima dah masa tu. Ni terhormat Allah SWT. Inilah tuan-tuan, kalau dalam masyarakat kita kalau faham macam ni, kita pun kejar benda-benda pahala macam ni. Sebab Allah Ta'ala kata ajran aziman, setiap kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala balas di sisi Allah. Tu wallahu a'lam lah, banyak mana Allah Ta'ala balas itu terserah pada Allah Ta'ala. Habis di situ firman Allah Ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi syahidin wa ji'na bika ala haula'a syahida. Maka betapa hal orang kafir apabila kami datang pada tiap umat itu dengan saksi, iaitu Nabi mereka. Naik saksi Nabi-Nabi itu atas umat mereka dengan amal mereka itu, dan kami bawa datang dengan engkau wahai Muhammad atas mereka itu, yakni atas sekalian umat engkau itu, engkau menjadi saksi. Ini cerita lain pula. Ada satu riwayat menyebut tentang kisah ayat ni, fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi syahidin wa ji'na bika
ala haula asyahida. Tapi ada satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni kata dia, Nabi SAW ada suatu hari Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Nah, sebab Nabi nak dengar suara Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun panggillah Abdullah bin Mas'ud supaya minta dia baca Quran. Kemudian bacalah, kata Nabi, ayat-ayat apa pun bacalah. Nabi nak dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dia pun bacalah dekat Nabi. Aqra'u alaika wa alaika unzir, kata setengah dalam tafsir. Jawab Abdullah bin Mas'ud, Tuan suruh saya baca Quran, sedangkan Quran ini turun kepada Tuan. Tu ibarat pasal apa Tuan nak suruh saya baca Quran ni, sedangkan Quran ni yang mulia turun kepada Tuan. Tuan lah yang selayaknya baca Quran. Sedangkan Quran ini datang daripada perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi kalau Nabi baca ayat yang dia terima ni, dia lebih power daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu ibarat kata Abdullah. Maka bacalah Abdullah bin Mas'ud, sebab Nabi ingin dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dia pun baca. Nabi pun jawab, ana uhibbu an asma'ahu min ghairi. Dan Nabi kata, aku suka dengar Quran orang lain baca dekat aku. Nabi kata, aku suka kalau orang lain baca dekat aku nak dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud pun dia pun baca ayat ni. Ayat yang kita baca ni, fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dia baca ayat ni. Bila dia baca ayat ni, bila sampai ayat fa kaifa idza tu sampai habis, bila sampai sahaja Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dah stop lah, berhentilah. Tak payah baca lagi. Tu. Kemudian bila Abdullah bin Mas'ud tengok mata Nabi berair pula dah. Menangis mata Nabi SAW. Ni menangis sebab apa tuan-tuan mata Allah? Nah, mengalir air darah, mengalir air mata pada waktu. Fa iza aina utatma'a. Tengok dua mata Nabi ni, air mata Nabi keluar deras. Mengalir, bukan menangis bukan macam tu. Mengalir mata Nabi. Tu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari lah. Pasal apa? Di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni bagaimana tiap-tiap Nabi suruh menjadi saksi kepada umat dia, menjadi saksi ke atas umat dia, di atas keimanan dia. Dan demikian juga Allah Ta'ala perintah kepada wahai Muhammad, engkau menjadi saksi akan umat engkau di kemudian hari. Nabi menjadi saksi kepada umat dia. Tuan-tuan, sebelum penghitungan di pada mahsyar, sebelum berlaku soal di pada mahsyar, Allah Ta'ala akan panggil Nabi dulu. Ya Muhammad, adakah engkau menyampaikan segala perintah yang aku suruh pada engkau? Maka Nabi kata, ya, aku telah sampaikan kepada umatku apa yang engkau suruh. Maka pada waktu tu bila Nabi kata ya, barulah start permulaan soal di pada mahsyar. Selagi Nabi tak kata ya, belum lagi bermulanya soal di pada mahsyar. Ni. Jadi Nabi SAW bila dengar Allah Ta'ala sebut macam tu dalam ayat Quran yang dibaca Abdullah bin Mas'ud, jatuh air mata Nabi. Dan hadis yang lain ada menyebut Nabi SAW bersabda, ya Rabbi haza syahidutu alam man ana baina azhurihinna fa kaifa biman lam ara. Aku menjadi saksi kepada mereka yang ada depan aku, bagaimana mereka yang aku tak dan tengok, bagaimana aku hendak menjadi saksi dekat mereka. Nabi kata macam tu. Bila dengar macam tu, tuan-tuan, hadis ni dia nak cerita kepada kita, Nabi SAW segenap pemikiran, segenap hati dia dan perasaan dia, dia fikir tentang umat dia. Tapi hari ni kita fikir duit kita, fikir harta kita. Tapi Nabi dah, Nabi setiap usia dia duk fikir tentang umat dia. Macam mana lah umat aku ni. Dia kata, yang duduk depan aku hari ni seperti mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Osman, Ali, Abdul Rahman, hok duduk dengan aku, duduk depan mata aku ni, tak apalah. Aku boleh bila-bila masa aku boleh menjadi saksi kepada mereka. Tetapi Nabi SAW esok ketika mana aku tak ada, macam mana umat aku nak hidup? Macam mana dia nak dapat ilmu? Macam mana dia nak mengharungi? Siapa nak jadi saksi di hadapan mereka?
Sebab tu Nabi menangis. Boleh faham? Tu. Tapi waktu tu Nabi fikir macam mana umat dia nanti ni, mereka nak hidup macam mana, apa yang akan terjadi pada mereka selepas aku tak ada ni. Nabi sedih lah. Sebab itulah umat yang paling hebat ialah umat selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau nak dibanding dengan sahabat, nak dibanding dengan sahabat dan sebagainya, rupanya umat kita lagi hebat. Sebab hebat kita ni, Nabi tak ada depan mata, kita boleh yakin dengan Nabi SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Zaman dahulu nak bersaksi depan Allah kena bawa dalil dulu. Mana bukti engkau Rasulullah? Bukti pada kami baru kami beriman. Kita hari ni alhamdulillah, siapa seruan kita terus beriman. Maka Allah Taala pilih kita umat yang cukup hebat. Sebab itulah Allah, ada orang tanya, ujian zaman sekarang dengan zaman dulu mana lebih hebat? Sudah tentu zaman sekarang. Zaman tuan-tuan dulu, masa saya dulu mungkin ada dah telefon, tapi telefon biasa je lah. Zaman dahulu mana ada telefon, mana ada internet, tak ada. Zaman sekarang ujian anak orang muda memang cukup hebat. Di tangan telefon macam-macam, boleh merosakkan. Jadi kalau kita dapat atasi zaman sekarang ni, kita orang yang hebat. Jadi Nabi SAW macam tu sekali dengan umat dia. Dia nak jirah pada kita. Kita putus tuan, contoh dengan anak kita, sudahlah. Contoh dengan anak kita. Anak kita sejak daripada kecil kita jaga dia. Sejak daripada kecil lagi. Tak dia pernah mengakak, kemudian dia boleh isak susu, kemudian boleh berjalan. Daripada kecil. Bila dah besar, usia 17 tahun, dia dapat tawaran belajar di universiti. Belajar tu pula di Sabah. Terpaksa melintasi laut. Bila kita hantar anak kita pergi UMS, sebelum pulang kita peluk dia, cium dia. Macam manalah bila kita nak bertolak balik, nak tinggal dia di Sabah tu, macam mana fikiran ibu ni? Kita duk fikir macam manalah nak aku lepas ni, boleh tak dia hidup seorang-seorang? Macam manalah dia nak makan, macam manalah. Itulah seperti Nabi SAW. Kalau aku tinggal nanti macam mana dengan umat aku ni? Nabi duk fikir macam mana dia boleh mengharungi hidup tanpa aku ni. Itulah Nabi SAW. Ibarat kita ada anak lah. Tapi ada juga, ini setengah ibu dengan ayah lah. Ada juga ibu ayah, atas anak ikut mong lah. Nak hidup, nak mati, kau nak makan, kau makan ikan jigung, kau ikut lah. Pandai-pandai lah. Betul tak? Dah anak ramai, ada 5-6 orang anak. Tanya Pak Haji anak kau berapa tu? Tak ingat anak berapa tu. Ada macam tu. Tu dalam hati Allah SWT. Ni nak kata sayangnya kita kepada anak kita. Ditakdir oleh Allah Ta'ala, ibarat anak kita sakit. Anak kita sakit ni, masuk hospital, maka cari bilik tempat sembahyang. Kita pun sembahyang, kita doa pada Allah, ya Allah, gantikanlah sakit tu beri pada aku, sihat beri pada anak aku. Sampai tahap satu sekali kasihnya ibu kepada anak ni. Tu kita boleh bayang tak macam mana dengan Nabi SAW. Nabi SAW dia sayang kepada umat dia, tapi kita je tak sayang kepada Nabi SAW. Kita je lupa Nabi. Itulah sayangnya. Tu ibarat ibu sayang kepada anak. Jadi ayat 41 ni, bila Nabi suruh sahabat baca ayat ni, Nabi menangis, mengalir air mata Nabi. Habis itu. Yauma idzin yamuddu. Yauma idzin yamuddu kan? Firman Allah SWT. Ayat ke-42 pula. Firman Allah Taala, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawwur rasul wa asawwur rasul law tusawwa bihumul ardu. Apa kata Allah? Pada hari itu bercita-cita oleh segala orang-orang kafir dan orang yang derhaka Nabi, maka disamakan mereka itu dengan bumi. Artinya mereka jadi tanah kerana besarnya huru-hara pada hari itu. Ini cerita orang kafir, dia tak mahu dibangkit daripada mahsyar. Cerita dia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni bukan sekali. Ada banyak ayat-ayat lagi Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang tidak beriman di atas dunia ni. Bila akhirat esok mereka minta dengan Allah Ta'ala,
kalau boleh mereka tidak mahu dibangkitkan daripada mahsyar. Ini permintaan orang kafir. Dalam ayat lain ada sebut yaqulu kafiru la ya laitani kuntum tuturaba. Berkata orang kafir, alangkah baiknya jika aku jadi tanah, dia kata. Tak perlu bangkitlah, jadi tanah sudahlah. Ni tu. Yang ni dimasuk kuntum tuturaba. Ayat lain sebut aku jadi tanah, maksudnya bila aku kafir dalam kubur jadi tanah, dia tak mahu dibangkit daripada mahsyar, dia tak mahu. Allah tak ada bangkit dia. Ni cerita dia. Kalau boleh dia nak kekal menjadi tanah. Tu pasal apa? Pasal dia terkejut apabila bangkit daripada mahsyar esok. Tengok daripada mahsyar luas, banyak manusia, punyalah ramai. Ibarat kita duduk di Mina lah, kita pergi haji duduk di Mina. Panas dia macam tu, duduk berapat-rapat, berhipik-hipik, macam tu. Tapi kalau duduk di Mina, duduk dalam ekor, tak best macam tu. Kita VIP duduk dalam ekor. Sebenarnya kita duduk Mina biar kita rasa macam mana duduk pada mahsyar. Tak perlu pakai payung, tak perlu apa ini. Tu. Jadi duduk pada mahsyar ni orang ramai tu pula. Lepas tu pula ada pula dua golongan, ada orang beriman dan ada orang kafir. Kemudian ada matahari pula duduk sejengkah dan kita bermandian peluh. Tu. Maka sebelum dibangkitkan, mulut orang kafir akan berkata yaqulu kafiru ya laitani kuntum turaba. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya aku kekal jadi tanah, tak bangkit semula daripada mahsyar. Kita belum berjalan lagi. Belum berjalan di titian sirat. Titian sirat ni belum berjalan lagi. Neraka belum masuk lagi. Baru nak tengok mahsyar, sudah terbit daripada mulut orang kafir, kuntum tuturaba. Ya Allah, jadilah kekal aku sebagai tanah, sudahlah, tak perlu bangkit lagi. Tu. Jadi macam mana lagi orang nak bagi tahu kita, nak kata dahsyatnya pada mahsyar ni. Siapa orang kafir tak sanggup nak itu daripada mahsyar. Tu. Tapi kita tuan-tuan, bila dengar dosa kita, kita tak takut. Kita hari ni tuan-tuan, kita cerita neraka, kita tak takut. Kita cerita tentang ahli kubur, kita tak takut. Pilihlah cerita pada mahsyar lagu mana pun, kita rasa tak takut. Sebab apa? Kita dah anggap dengan apa yang kita buat ni, kita menjambi syurga dah. Tu bahaya. Tu kita tak maulah macam tu. Inilah nak kata azab kubur Allah Ta'ala begitu dahsyat, tuan mati Allah. Tuan-tuan kena ingat diri kita sendirilah. Kita kena muhasabah diri kita. Bila balik ke rumah, kita bangun daripada tidur, kita kena cek balik. Tadi aku bangkit tidur ni, aku solat subuh tak? Bangkit tidur tadi, aku ni solat subuh dalam waktu ke tidak? Tadi aku pergi kerja naik kereta baca doa ke tidak? Jadi aku pergi duduk pejabat, aku mengumpat ke, aku buat dosa ke, aku buat pahala? Jadi sebelum tidur, kita letak tangan atas dahi, kita fikir, Allah, lagu mana? Kalau kita duk fikir macam tu, Alhamdulillah. Tapi sayangnya kita tak fikir macam tu. Kita duk rasa, aku selamat dah ni, aku baik dah ni. Tu. Kita tak rasa takut apa yang kita lakukan. Sehingga dalam ayat ni sebut, yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, kalau boleh kekal aku jadi tanah, aku tak mahu dibangkit akan lalui apa semua ini. Aku tak mahu semua ni, kata. Tu yang hanya disebut dalam ayat ni. Tu firman Allah, wala yaktumunallaha hadisa. Tidak boleh sembunyi mereka itu akan Allah, akan cerita barang yang dikerjakannya. Maksudnya apa? Setiap perbuatan yang kita buat atas dunia ni, kita tak boleh sembunyi daripada pengetahuan Allah. Yang inilah kita kena takut, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apabila kita bangkit pada mahsyar nanti, jadi takut. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wala yaktumunallaha hadisa. Tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni bahawasanya seorang pun manusia maka tak boleh sembunyi apa yang dia buat atas dunia ni. Tu bangkit akhirat daripada mahsyar esok, nak sembunyi, nak sorok benda yang buruk yang kita lakukan atas dunia, benda tu tak boleh lah. Hari ni boleh lagi atas dunia, yang mana kita duduk tidur dengan anak bini kita, kita tidur dengan bini sebantal, kita boleh sorok lagi keburukan yang kita lakukan. Hari ni kita berkawan dengan kawan kita, kawan karib, kita boleh sembunyi daripada keburukan dengan dia.
Tetapi daripada sudut pengetahuan Allah, iaitu tak boleh nak sorok. Nanti datang ayat lain, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Yasin yang selalu kita duk baca. Allah Ta'ala kata apa? Al-yakhtimu ala abwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Kata Allah, hari ini, yakni hari pada mahsyar esok, kami sirkan mulut mereka ni. Allah Ta'ala tutup mulut mereka, kami jahit. Dia tak bagi buka. Tu maksudnya peteri. Mahsyar esok dah kami jadikan tangan mereka bercakap, kaki mereka bercakap. Pada waktu tu semua anggota kita bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Sebab apa bercakap? Sebab ketika kita melakukan maksiat, tangan pun ikut serta. Tu kalau tak mahu tangan kita bercakap di akhirat nanti, ketika kita nak buat maksiat, potong tangan tinggal di rumah. Tu dia, potong kaki tinggal di rumah. Tapi ketika kita buat maksiat, tangan ikut, mata ikut, kaki ikut. Maka sebab tu Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Allah Ta'ala tutup mulut kita, tangan akan cerita, semua anggota habis menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tu dalam juz amma apa ada sebut, kita sebut kan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Setiap kebaikan yang kita buat dibalas, setiap kejahatan kita buat akan dibalas. Di cerita dia, walaupun cerita rahsia kita selama ni kita sembunyi, tetapi bumi yang kita pijak hari ni pun akan menjadi saksi. Kita pergilah ke luar negara mana pun, pergilah ke Indonesia, pergikah ke Afrika, pergilah di New Zealand, pergilah ke Dubai, maka tanah yang kita pijak tu akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala apa yang kita buatlah. Contohnya kita pergi ke Bali. Kita pergi ke Bali ni tujuan apa? Cari perempuan ke? Minum arak ke? Judi ke? Rasuah ke? Tu atas dunia bolehlah kita tu sorok dengan bini kita, tapi di akhirat esok bumi di Bali tu akan menjadi saksi. Oh, dia ni mari ni judi cari perempuan ni. Ni. Dan bahkan di pada masya Allah Ta'ala akan hitung. Wala yaktumunallaha hadisa, dan tiada boleh sembunyi mereka itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan satu cerita pun akan barang yang dikerjakannya Allah Rabbi. Sebab itulah kata ulama sufi, sebelum kita melakukan dosa, fikir dulu kesang dia. Tu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ni masuk pula tentang minum arak pula. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang, yakni mengerjakan sembahyang, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, yakni minum minuman yang banyak. Jadi ayat ni kemudiannya dimansuhkan. Ayat ni dimansuh daripada sudut hukum, tetapi dari sudut bacaan kekal. Sebab itulah dalam kaedah Quran ni dia ada nasikh mansuh. Maksudnya ada ayat ni hukum digugurkan, tapi bentuk bacaan masih ada. Sebab itulah bahaya kalau kita baca tafsir seorang. Tu bukan maksud mansuh di sini ayat Quran tak boleh baca, bukan maksud begitu. Tu ada ayat hukum dimansuh tetapi bacaan kekal, di antaranya ayat yang kita baca ni, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang, jangan kamu sembahyang sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau macam tu, kalau kita ambil zahir ayat ni kan, kalau mabuk jangan sembahyang. Tu jadi tuan-tuan mati Allah, kerana sebab turun ayat ni, sebab apa turun? Sebab sembahyang berjemaah ada kaitan dengan sembahyang berjemaah sahabat Nabi SAW. Ayat ni turun pasal apa? Pasal ada satu insiden lah, ada satu kes yang berlaku kepada sahabat. Ada satu riwayat mengatakan berlaku kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Talib suatu hari dia bersama para sahabat, kemudian dia pergi ke rumah Abdul Rahman bin Auf. Bila pergi ke rumah Abdul Rahman bin Auf, kebiasaan orang Arab, dia akan jamu apa? Minuman arak. Itu kebiasaan orang Arab, dia suka minum arak. Maka bila tetamu datang ke rumah, minum arak. Jadi minuman ni pada waktu tu tak ada masalah, sebab belum ada ayat yang mengharamkan minum arak. Yang kata haram ni bila turun ayat.
Sebelum turun ayat pada waktu tu ada orang beriman di Mina agak lagi, seperti mana Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib. Tu bila pergi ke rumah orang Arab pada waktu tu, Abdul Rahman bin Auf, maka dia sediakan, dia keluar botol-botol arak. Tu kemudian mereka pun pakat minum lah. Bila minum kat mabuk tadi, nah, duk huyuk haya gitu. Kemudian bila masuk waktu solat, disuruh Ali bin Abi Talib menjadi imam. Ni cerita dia. Dia pun bacalah surah Al-Kafirun. Dia baca surah Al-Kafirun. Maka bila dia duk baca tu, jadi terbalik ayat dia baca. Sebab apa? Sebab mabuk. Nah, dia pun baca ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbalik ayat dia baca. Ini salah teruk ni. Nah, sepatutnya kita baca la a'budu ma ta'budu. Sepatutnya aku tidak sembah apa yang kau sembah. Dia tertinggal la tu. Tetapi dia baca a'budu ma ta'budu, aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbaik sebab pening lalak tu. Bina agak masa tu. Tu. Jadi bila jadi macam tu, maka turun ayat yang kita baca tadi. Turun ayat yang kita baca. Mana? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat kalau kamu mabuk. Tu bila turun ayat ni, kamu mabuk jangan sembahyang. Lepas tu ayat ni sahabat minum lagi. Sahabat minum sebab apa? Nak sembahyang jangan minum je. Tapi kalau tak sembahyang boleh minum. Sahabat ingat macam tu. Tetapi mereka terus minum. Minum tu bila? Selepas isyak. Sebab apa mereka minum selepas isyak? Lepas tu ayat ni pasal isyak ke waktu subuh, waktu yang panjang. Betul tak? Sebelum masuk waktu subuh, mereka okey dah, tak pening lalak dah. Okey dah, fikiran okey, fikiran waras dah. Maka mereka pun solat subuh. Ni. Jadi ayat ni sehingga turunlah ayat yang ketiga, ayat 90 dan 91 di dalam surah Al-Maidah. Bila turun ayat ni, Allah Ta'ala kata innama khamru wal maisiru wal azlam wal ansar wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Bila turun ayat ni, sesungguhnya Allah Ta'ala kata arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, semua ni rijsun, benda yang keji, benda yang tak elok, kata Allah. Min amali syaitan, ini merupakan kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, hendaklah engkau menjauhi benda-benda ini. Bila turun ayat ni yang kata 90 hingga 91 surah Al-Maidah ni, bila turun saja Allah Ta'ala mengharamkan arak secara mutlak. Boleh faham? Tadi kata Allah Ta'ala kata dekat dengan sembahyang jangan minum. Maksudnya jauhi, jauh boleh minum. Maksudnya mula-mula ayat Allah Ta'ala sebut kalau kamu nak sembahyang dekat-dekat solat jangan minum. Tapi kalau jauh tu ibarat boleh minum. Itu ayat pertama. Bila turun ayat yang last ni, Tuhan kata semua benda keji, benda tak elok, amalan syaitan, hendaklah kamu tinggal benda ni yang tak elok ni. Bila turun ayat ni, confirm arak pada waktu tu haram dah. Tak boleh minum dah. Pasal sahabat Nabi terus bila turun surah Al-Maidah ni, on the spot dia tak minum arak dah. Maka dia pecah habis botol-botol arak. Sehingga Saidina Umar pun bila dengar ayat ni, dia pecahkan habis botol-botol arak yang ada. Dulu si pada tempayang. Ini cerita turun ayat listadrij atau litadarus. Maksudnya ayat ni turun secara berperingkat. Pasal apa tuan-tuan? Sebab pasal zaman Arab pada waktu tu ialah kebiasaan mereka ni, dia suka minum arak. Maka tak bolehlah Allah Ta'ala turunkan satu hukum secara mengejut. Sebab itulah kita nak ajak orang buat baik, kita kena lembut hati dia lah. Tarik slow-slow. Tarik slow-slow kepada Islam. Kalau dia ni tak pernah sembahyang, ajak dia slow-slow. Jangan pula awak ni tak sembahyang kena tukar pakai jubah, kena pakai sugi, kena itu. Jeng dia. Orang ni tak pernah pakai jubah, tak pernah pakai sebal, tak pernah pergi masjid, kita heret dia pula. Tak mahu dah kata. Tu masalah. Kita lembutkan hati dia. Awak pakai baju gambar, baju rok ke, tak apa, jom kita pergi. Tengok ada tatu pula, tak apa, sah je solat, kita kata, jomlah, tak apa, kita solat berjemaah
Maka bila duduk dalam kuliah lama kelamaan, dia pun berubah lah. Itu Allah Ta'ala nak ajar pada kita, bila kita nak dakwah dengan orang, dakwahlah secara hikmah dan lemah lembut, tak boleh kasar-kasar. Tu tuan baca Allah SWT. Sebab saya ada pernah jumpa seorang mu'alaf daripada Filipina. Dia ni kerjanya menyanyi, vokalis dan juga pemain muzik. Kita ada 10 minit lagi. Siapa? Ada Mak Adam. Bukan Mak Adam. Dia ni Mak Adam Filipina kan? Tapi satu hari ustaz baru balik kuliah daripada Putrajaya ke apa, balik kuliah dengan motor lah. Maka singgah dekat BHP dekat Selayang tu. Kemudian saya pun parkir tepi lah, sebab nak tengok handset saja. Kemudian ada seorang ni, dia gelek motor, dia pun pergi tepi saja. Kemudian dia kata, bang bila boleh minta tolong tak, motor saya pancit lah, saya tak tahu nak urus macam mana. Dia tak tahu nak urus macam mana. Saya pun kata, tak apalah, mari saya tengok dulu. Saya pun tengok lah motor dia. Sambil duk tengok motor tu, habis tangan saya melekit. Rupanya saya tanya, kenapa melekit ni? Dia kata, motor bocor tadi, saya masuk gam. Dia kata, masuk gam? Macam mana masuk gam? Rupanya dia beli satu gam, lubang yang bocor tu dia masuk semua gam tu, dia picit-picit. Saya masuk angin, habis melecit tangan saya. Apa benda, hinguh ke apa ni? Dia kata, gam ke? Rupanya dia tak pandai nak urus pacik tayar motor. Saya pun tanya dia, ada ni tak? Ada yang macam litah tu tak? Yang cocok tayar tu. Apa tu? Dia kata, kejap-kejap, saya rasa ada. Dia pun buka, rupanya ada yang cocok tu. Kemudian saya pun tolonglah bantu dia, ajar macam ni. Maka saya tanya dia, awak ni daripada mana? Saya ni daripada Perkim. Dia kata, saya baru belajar, saya tengah belajar agama. Awak mu'alaf ya? Ya, saya mu'alaf. Daripada mana? Filipina. Nama dia sekian. Kemudian saya tanya dia, awak dapat hidayah ni macam mana? Dia kata, duduk di Filipina, orang Islam ekstrim, orang Islam ni jahat, dia kata. Tapi saya duduk di Malaysia, saya tengok, alhamdulillah, orang Islam sini baik-baik. Maka dia masuk Islam. Maksudnya apa saya nak cerita? Maksudnya Islam, kalau kita tunjuk kita ni jahat, tunjuk kita benda yang tak baik, orang tak berminat nak masuk Islam. Sama dengan Allah. Allah Ta'ala buat satu larangan berperingkat. Kamu nak solat, janganlah minum arak. Nanti lepas solat, minumlah. Maka bila dah lama tu, dah terbiasa dengan hukum macam tu, Allah Ta'ala pun on the spot turun ayat haram. Maka pada waktu tu terus on the spot mereka tinggal. Macam itulah kita nak dakwah kepada orang bukan Islam. Rupanya orang bukan Islam ni, dia tak tertarik kalau kita orang Islam ni tak tunjuk sifat yang baik. Bukan sebab kita dakwah baca Quran sedap, bukan. Dia tengok sifat peribadi kita. Kalau baik, tingkah laku, kita suka hormat, dia suka masuk. Itu maksudnya. Firman Allah Ta'ala sedikit lagi, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu barang yang kamu baca. Jadi Sayyidina Ali jadi imam pada waktu tu. Maka turunlah ayat ni, jangan dekat sembahyang kalau kamu mabuk. Ayat tadi, iaitu hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Maknanya kalau kamu tak mabuk, fikiran sudah waras, maka baru sembahyang. Tu firman Allah Ta'ala, wala junuban, jangan kamu sembahyang kalau keadaan berjunub. Bukan mabuk sahaja, jangan berdekati solat, orang berjunub pun tak boleh sembahyang pada waktu tu. Illa abidi sabilin hatta taghtasilu, melainkan orang-orang yang musafir. Dia dalam musafir, tiba-tiba dia berjunub. Itu maksudnya. Dia musafir, tiba-tiba berjunub, maka dia tak boleh sembahyang. Dalam keadaan berjunub lah, melainkan bertayamum. Itu boleh. Sehingga dia bertayamum, sehingga mana dia jumpa air, barulah dia mandi junub. Ini berlaku pada sahabat Nabi SAW. Negeri Arab ni, dia tak mudah seperti negara Malaysia. Negara Malaysia, tengok kepala paik pasti ada air. Negara Arab ni susah dapat air. Kadang-kadang kita musafir di padang pasir, maka susah nak dapat air. Sambil duduk musafir pula berjunub pula. Tak tahulah. Macam mana boleh berjunub tu. Wallahualam. Ya tu tafsir sendirilah. Jadi mereka ni tak boleh mandi.
tak ada air. Jadi macam mana nak buat? Maka turun ayat yang kita baca ni, illal abili sabili hatta taghtasilu. Allah Ta'ala ajar macam mana maka orang ini boleh sembahyang dengan bertayamum. Sementara tayamum tu dia sembahyang dalam keadaan bertayamum. Bila sampai tempat ada air baru dah dia mandi wajib. Dalam tempoh yang tiada ada air tu dia boleh sembahyang dengan menggunakan tayamum. Tapi ada setengah pendapat mengatakan seperti Imam Syafi'i, jangan kamu hampiri masjid. Yang kata apa tadi? Yang kata mabuk tadi. Yang pada masalah mabuk tadi kata Imam Syafi'i, jangan kamu hampiri masjid tempat solat. Sama juga masalah berwudu, jangan kita sembahyang ataupun hampiri tempat sembahyang. Maka bagi orang yang dalam keadaan berjunuk ni, maksudnya dia tidak boleh sengaja masuk ke dalam masjid. Kalau melintas tu tak apa. Orang berjunuk dia tak boleh duduk atas masjid. Sama juga dia orang haid. Ada contoh kita nak akad nikah nak akad nikah dalam masjid. Yang tu tak dibenar, kata ulama haram hukumnya. Kita duduk berdiam dalam masjid. Walaupun kita kata pakai pad, pakai model, pakai pampers ke ikutlah. Tu kata ulama tak boleh aku. Bila duduk dalam masjid, kita keluar masjid, kita berjunub. Wallahu a'lam boleh berjunub macam mana. Tengok JKK ke apa. Kita berjunub. Kemudian kita terlupa kita berjunub, masuk dalam masjid nak ambil telefon tertinggal ataupun spek mata ke. Lepas tu kita keluar balik. Iaitu dibolehkan mengikut ulama Syafi'i. Tapi kalau nak berdiam saja, kita berjunub pergi duduk dalam masjid, itu tak boleh. Banyak kadang-kadang kalau kita ni ada semua yang datang dia duduk dalam masjid. Boleh tak? Tak boleh lah macam ni. Saya tengok saya cakap bila saya solat. Tak solat kan? Sebab saya uzur. Tapi bila cakap uzur kan? Kalau surau tak apa. Kalau dihukumkan masjid, kita sengaja bina masjid mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh dah. Kadang-kadang kan dia suami dia solat dia duduk. Kena duduk di luar. Di luar masjid, tak boleh duduk berdiam. Itu kena nasihatlah kepada kawan-kawan kita tu, kena nasihat dia. Kena nasihat. Kalau kita beritahu asal Beritahu elok dulu lah. Jangan pula ini haram mata muka dia. HARAM haram kata dia. Itu tak boleh lah, bergaduh nanti. Maksudnya kena larang dah. Kena bagi tahu. Kalau dia tak nak dengar juga, dia tangguhlah dosa tu. Macam akad nikah juga. Kita tanya pihak perempuan, awak ni dah tahid ke tak? Awak berjunuk ke tidak? Kalau berjunuk, tunggu di luar dulu, biar laki-laki yang akad nikah. Tak wajib dia duduk dekat-dekat Tok Imam. Tapi hari ni akhir zaman pelik, Tok Imam pula kata duduk di tepi ni. Tok Imam pula dia jadi naik seting pula dah. Mari duduk depan. Sepatutnya perempuan ni yang afdalnya duduk di belakang langsir, orang tak nampak, tu afdalnya. Yang pelik hari ni nak duduk tepi juga dalam masjid. Kalau kita berjunuk, buat akad nikah di rumah, mudah. Ataupun kita dalam keadaan haid. Itu kalau anak kita lah yang perempuan. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safari. Setakat tu dulu dah. Sudah 12.30. InsyaAllah sesuai dengan waktunya kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'ilma yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi